Dalam hari ini kita akan banyak membincangkan tentang inisiatif-inisiatif pasca COVID untuk membawa Malaysia ke hadapan. Dan telah pun kita bincangkan bagaimana penggajian semula pekerja dan kadar pengangguran itu akan harap dikurangkan oleh pihak kerajaan dan seterusnya. Seterusnya kita akan ke satu topik. Walaupun kita sibuk dengan COVID-19, jangan lupa kita ada satu lagi penyakit yang juga tidak kurang pentingnya untuk kita ambil tahu, yang saban tahun pun berlaku dalam negara kita, iaitu mengenai demam denggi. Dan komuniti perangi denggi kita tampilkan hari ini bersama dengan tetamu kita, Cik Muhammad Iznan Haji Zakaria, merupakan Ketua Penolong Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Selangor dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih Cik Muhammad Iznan bersama dengan kami. Ya, terima kasih. Tuan Iznan, selama 3 bulan ini dalam tempoh kita menjalani MCO, PKP dan kini PKPP, mungkin kita telah lupa tentang denggi. Mungkin kita terlalu memberi tumpuan kepada COVID semata-mata. Jadi mungkin kita boleh ceritakan sedikit tentang kealpaan masyarakat terhadap penyakit denggi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, saya nak ucapkan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia menjemput Jabatan Kesihatan Negeri Selangor pada hari ini untuk bersama-sama dengan para penonton untuk kita bincangkan mengenai dengan isu denggi untuk sekarang. Baik, berbalik pada soalan pengacara tadi, kita biasa mendengar KPKP ataupun slogan yang berbunyi seperti tidak peduli maut menanti, tiada Aedes tiada denggi, ataupun putuskan kita dah hidup Aedes, hanya 10 minit seminggu dan sebagainya. Dan juga biasa kita dengar juga perkataan kombi, kombi ataupun tubuhkan pasukan kombi komuniti dan sebagainya. Sebenarnya slogan-slogan ini adalah merupakan antara kempen yang dijalankan ataupun program yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia agar komuniti ataupun masyarakat mengambil tanggungjawab dan untuk lebih peka dan juga lebih responsif terhadap keadaan ataupun kesihatan mengenai denggi ini. Baik, sebenarnya peranan kita sebagai ahli masyarakat adalah untuk bertanggungjawab untuk mencegah dan juga mengawal penyakit ini dan terus merebak di kawasan kita kawasan sekitaran kita. Dan juga contohnya yang paling mudah atau biasa kita dengar apabila kita nampak satu tempat bertakung yang berpotensi untuk membiak nyamuk Aedes, tugas kita sebagai ahli masyarakat, kita dah tahu, kita kena rosakkan ataupun musnahkan tempat biakan tersebutlah. Satu lagi mesej yang biasa kita gunakan untuk masyarakat mengambil tindakan ialah apabila kita demam ataupun kita tidak sihat, terutama sekali di kawasan wabak wabak denggi di Selangor ni. Saya suka sebut di Selangor ni sebab saya di dalam kompaun yang sama di Selangor, terus mendapatkan rawatan di klinik kesihatan, dan jangan tangguh kalau demam terus pergilah. Dan kemudian satu lagi yang kita sarankan kepada masyarakat ialah supaya menggunakan pelindungan diri ataupun alat ataupun bahan pelindung diri seperti repellent, aerosol dan sebagainya. Baik. Setakat ini sehingga bulan Jun ini, bagaimana agaknya peningkatan atau penurunan kes untuk demam denggi berbanding dengan tahun sebelumnya? Adakah masyarakat masih lagi berada pada tahap berjaga-jaga ataupun tidak mempedulikan tentang kebersihan di kawasan sekitar? Baik, untuk menjawab soalan ini sebenarnya kita ada buat kajian semasa PKP tempoh hari, kajian mengenai amalan dan tingkah laku masyarakat semasa PKP ini terhadap wabak denggi. Dan kita dapati kalau mengikut kesnya sebenarnya meningkat sebenarnya dari segi aspek, tetapi berbanding tahun lepas dia agak menurun sikitlah. Tapi dia menunjukkan tren meningkat di Selangor. Tapi kalau dari segi aspek kepatuhan ataupun kepekaan masyarakat terhadap keadaan sekitar nampak positif, nampak lebih positif sebab kemungkinan besar ataupun disebabkan oleh PKP ini sendiri mendidik masyarakat itu sendiri untuk lebih peka dengan keadaan sekeliling, kebersihan sekitar dan sebagainya. Jadi kepada masyarakat di luar sana, mungkin kita bersedia dari satu aspek, tetapi ada juga aktiviti-aktiviti sebelum ini yang dilakukan yang mungkin terhenti. Kempen-kempen anti-denggi, anti-Aedes dan juga pembersihan-pembersihan yang kian dijalankan di sekolah oleh guru dan juga persatuan-persatuan yang terbabit mungkin terhenti sebab sekolah juga terhenti. Jadi bagaimana dengan kawasan-kawasan seperti ini yang tidak terjaga, tidak terurus sekarang ini disebabkan oleh tempoh PKP? Adakah terdapat inisiatif yang lain untuk membantu mengawal pembiakan nyamuk Aedes di kawasan-kawasan itu? Baik,
berkenaan dengan institusi ataupun setting tempat kerja ataupun pendidikan ini, kita selalu ataupun kita bersama dengan Jabatan Pendidikan Negeri untuk memastikan dan kita mengesyorkan kepada Jabatan Pendidikan untuk bersama-sama memastikan sekolah yang ditutup ataupun yang cuti sekarang ini dipastikan untuk memeriksa setiap masa untuk kita dapatkan ataupun kita sentiasa peka dengan keadaan persekitaran di sekolah dan juga institusi yang terlibat lah. Itu juga di sekolah juga pihak pentadbir kebanyakannya macam kami di Jabatan Kesihatan kami menggunakan platform macam di sekolah kita ada beberapa program yang kita cadangkan ataupun kita sarankan kepada sekolah, contohnya macam Petro Denggi Petro dan Doktor Muda, Kelab Doktor Muda dan sebagainya lah. Jadi peranan mereka boleh membantu kita untuk aspek cari dan musnah tempat kebaikan dan sebagainya. Kalau di sekitar negeri Selangor, saya rasa pasti ada kawasan-kawasan panas yang dikenal pasti sebagai kawasan yang ada banyak jangkitan dan mungkin perkara ini diperhalusi oleh pihak jabatan. Jadi bagaimana nak memastikan supaya kawasan panas ini dapat kita hijaukan supaya kawasan di seluruh negeri Selangor ini bersih dan memastikan supaya tidak ada jangkitan? Saya percaya host kita ini banyak tengok peta COVID ni yang di hijau dan merah dan kuning. Hijau kuning. Jadi saya rasa sebenarnya jika untuk tindakan Jabatan Kesihatan sendiri ialah kita berhubung dengan ketua komuniti itu sendiri sebab kami merasakan bahawa tanggungjawab untuk menjaga kesihatan diri sendiri adalah tanggungjawab kita sendiri sama ada kita ni masyarakat ataupun pemimpin dan sebagainya. Jadi saya rasa ataupun dari tindakan pihak Jabatan Kesihatan sendiri terutama sekali adalah kita menggerakkan komuniti itu. Jadi salah satu program yang kita gerakkan melalui komuniti adalah program KOMBI. Communication for Behavioural Impact ataupun komunikasi untuk perubahan tingkah laku. Jadi apabila melibatkan gerakan ataupun program seperti ini lebih berstruktur ataupun lebih meyakinkan untuk menggerakkan satu komuniti lah sebab dia akan dilatih, akan diberi pengetahuan dan juga kita akan latih mereka untuk segi aspek persepsi dan juga tindakan mereka untuk mengawal nyamuk Aedes ini. Itu adalah salah satu langkah yang digunakan oleh Jabatan Kesihatan untuk memerangi Aedes melalui komuniti. Mungkin kita dapat lihat keadaan COVID di dalam negara di mana jangkitannya hanya kepada mereka yang merupakan para pekerja asing. Adakah situasi yang sama mungkin berlaku disebabkan pengetahuan warga asing yang duduk di kawasan-kawasan perumahan yang mungkin tidak sampai ke tahap yang diperlukan? Bagaimana kita memberi didikan kepada mereka untuk turut sama menjaga kawasan-kawasan persekitaran sedangkan mungkin mereka rasa ini bukan negara saya, kenapa saya kena buat? Berkenaan dengan penduduk warga asing ini, kita selalunya kita akan menggunakan kaedah pendekatan untuk dari segi aspek kesedaran lah ataupun kita menggunakan ketua komuniti tersebut dalam mengendalikan penduduk masing-masing. Contohnya kalau kita ada di satu warga negara yang menggunakan bahasa tertentu, kita akan menggunakan saluran melalui ketua komuniti tersebut lah untuk menyampaikan mesej. Dan sebab Jabatan Kesihatan ini sebenarnya tidak pernah berhenti untuk berusaha untuk menyampaikan mesej-mesej kesihatan ini ataupun untuk menjaga kebersihan dan sebagainya, itu adalah memang itu kerja kami untuk menyampaikan mesej. Tapi kita menggunakan platform yang lebih kukuh melalui ketua komuniti, ketua penduduk. Kalau di satu perumahan itu kita carilah dia punya leader di sana untuk kita sampaikan kepada ni. Sebab memang antara halangan utama ialah dari segi aspek bahasa dan juga budaya. Memang budaya berbeza datang ke tempat kita sebagai untuk mencari rezeki. Jadi mungkin dari segi aspek fokus dan tanggungjawab itu dikurang sikit. Sebab itulah dalam mesej saya pada hari ini ialah saya punya topik memerangi Aedes itu dari segi aspek tanggungjawab dan kepekaan. Itu paling penting sekali komuniti. Baik, satu perkongsian yang saya rasa cukup penting sebenarnya. Jangan kita lupakan Aedes dan denggi ini hanya kerana kita berhadapan dengan COVID-19. Kedua-duanya perlu kita ambil tahu juga kerana di kawasan tempat tinggal kita kemungkinan itu ada. Cuma kita sendiri yang perlu berjaga-jaga. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Isnan Haji Zakaria, Ketua Penolong Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Selangor dari Kementerian Kesihatan Malaysia kerana bersama dengan kami hari ini.